Kalau tak nak jadi penyanyi, nak jadi orang yang baik-baik, yang cita-cita yang lebih tinggi, why not? Kita support je lah. Dan bukan satu perkara yang mudah lah untuk saya yang dalam keadaan saya punya kesihatan ni untuk nak buat benda tu di luar. Daripada orang yang kita tak tahu siapa dia yang tiba-tiba naik. Kata pula gimmick orang kan. Please buat benda ni immediately. Biarlah kita tak makan asalkan anak kita dan juga keluarga kita makan. Dia tak berani kalau dia beli barang-barang mami. Dia takut mami tak pakai. Assalamualaikum, bersama saya Aidrus dan anda sedang menyaksikan Melody. Minta maaf untuk semua yang tertanya pasal Haziq tu. Dia tengah buat vokal warm up daripada tadi. Aku pun tak faham lah. Aid, okey tak aku punya vokal? Aku berlatih tadi, aku dah warm up tau. Haziq, jangan nak. Kau salah teknik. Kau salah teknik, Haziq. Kalau kau nak buat macam ni, kau kena masuk kelas vokal profesional. Lepas tu kau boleh masuk show baru dekat TV3, boleh menang RM100,000. RM100,000? Ya. Show apa? Ke belakang nampak? Ke belakang nampak? Show Tak cari. Kau tak tahu ke show apa? Ke kau buat-buat tak tahu? Buat-buat tak tahu. Show tu RM100,000 yang legend lawan dengan junior. Kan? Ya? Ya, lepas tu diorang akan dibimbing oleh kapten. Kapten tu pula pernah menang AJL. Okey, saya tahu. Siapa? Naim Daniels. Betul? Akil Ahmad. Betul. Hello Zaini. Betul. Betul, I betul. Host dia. Hostnya kita boleh lupakan sebab ini show lain ya. Tak adalah host dia. Haziq, kau macam pisang goreng. Kenapa? Sebab kau panas hari. Oh, kau ya, banyak panas. back to back. Ya, dengan Syiha malam nanti. Ya. Tapi kan, banyak lagi benda yang best dalam cerita terpaling juara ni. Okey. Nak tahu? Terpaling apa? Terpaling juara ni. Jom, terpaling go. Jom kita tengok. Acik tunggu dulu. Kau buat terus. Datuk, setelah sekian lama akhirnya Datuk Hatan kembali menjadi juri untuk program realiti di TV3 Terpaling Juara. Apa yang Datuk boleh katakan sedikitlah mengenai Terpaling Juara? Saya rasa cara program itu dilaksanakan. Artis-artis yang dah ada nama lawan amateur dan ditunjuk ajar oleh artis-artis yang bukan baru tetapi di pertengahan kerjaya mereka. Dan yang paling unik itu lagu-lagu tu song list AJL. Jadi song list program ni bagus dia, semua orang tahu. Berbahaya dia. Lagu-lagu ni pernah jadi juara, pernah semi final AJL. Benda tu akan jadi sesuatu spark untuk program ini. Bercakap mengenai pasal lama dan baru ni, selepas saja habis sidang media, ada komen yang mengatakan bahawa takkan yang dah lama nak lawan dengan yang amatur, tak merendahkan martabat diorang ke? Takkan diorang nak dibimbing oleh orang-orang yang baru setengah masak, kata orang tu. Dia tidak wujud pun setengah masak, tak setengah masak. Jadi ilmu seseorang ni dia lain. Macam Hakim tu, dia dah berapa kali masuk final lagi AJL, juara pun ada. Dia kompos, dia muda, tapi lagu-lagu dia cipta kadang-kadang orang lama pun tak boleh buat lagu macam itu. Kita kena hormat. Macam Hel Husaini, dia kompos untuk Siti pun lagu. Jadi penyanyi nombor 1 Malaysia pun dia kompos. Ilmu yang dia ada mungkin tak ada kat yang orang baru. Dia bagi saya pula, saya kalau macam lagu orang baru, kalau dia bagi dengan saya sesuai, saya nyanyi. Apa salahnya? Kalau orang mengajar ilmu ni tak semestinya orang lama je. Sekarang ni tengah trending lagu Tiara yang dinyanyikan oleh penyanyi muda seberang. Ada orang kata kenapa tukar arrangement, dah jadi tak original lagu tu. Dan saya pernah dengar bahawa Datuk pernah ditawarkan lagu Tiara tu sendiri. Komen Datuk mengenai lagu dengan arrangement baru dan dinyanyikan sebegitu rupa. Melodi jangan tukar. Ini melodi itu ditukar. Itu yang kita tak setuju. Nak rakam lagu lama, rakamlah. Bagus untuk ekonomi pencipta, bagus untuk ekonomi siapa-siapa. Tapi yang saya nampak kebanyakannya yang untung syarikat rakaman saja. Penyanyi tak untung mana. Lagu tu memang dulu masa si Chris nak rekod lagu tu, saya yang jaga production tu. Jadi M. Nasir masa tu kompos lagu tu, dia kata, best lagu nanti kau nak ambil lah. So saya dah memang fikir, Chris, lagu tak cukup nanti kasih Chris. Betul kasih Chris. Bukanlah kerana rasa lagu tu tak cukup kuat, maka Datuk rasa macam apalah, saya bagi orang baru lah untuk nyanyi lagu ni. Kerana lagu tu kuat lah kita bagi Chris. Yang penting dia whatever it is, melodi jangan ditukar banyak. Feel kalau nak di bluesy sikit, rocker dari pop nak bagi rock boleh. Kita kena belajar menghormati lagu sebenarnya. Ini pula cerita tentang seorang penyanyi Ariel Pilus yang namanya semakin kurang didengari. Alamak, apa dah jadi sebenarnya ni? Dengarnya dah kurang cok. Ariel, sila jawab. Moga-moga segala urusan dipermudahkan. So hari ini kita bersama dengan Ariel. Apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. So mungkin boleh ceritakan sikit lah mungkin perkembangan seni pula sekarang. Apa yang boleh dikongsikan? Tak ada apa-apa.
Kenapa tak ada apa-apa? Serius memang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okay, actually saya tengah buat saya punya konten dekat YouTube. Saya sebagai seorang selebriti sendiri pun sudah start untuk menceburi bidang digital kan. Apa-apa yang berkaitan dengan digital. Kalau kita tak start, rugi lah. Itu lah. Saya buat yang tu lah sekarang, digital lah. Dari segi penerimaan peminat pula macam mana? Alhamdulillah, syukur boleh nampak kita orang punya progress. So mungkin apa yang membuatkan Aril mengambil keputusan untuk ke dunia digital? Adakah disebabkan dah tak ada job dah dekat TV-TV ni sebenarnya? Bukan tak ada job ke apa benda, ada. Cuma peluang untuk saya tu mungkin kurang. Jadi saya ambil pendekatan untuk kita start dalam dunia digital ni. Kita dapat tengok transformation dia daripada start PKP tahun 2020 kan. Ramai selebriti, bukan selebriti Malaysia lah, selebriti dari seberang. Masa tu influencer ataupun siapa-siapa pun daripada orang yang kita tak tahu siapa dia yang tiba-tiba naik kan. Maknanya sesuatu dengan digital punya platform ni. Cuma kita nampak fasa peralihan dia tu di mana orang lebih interest dengan benda yang lebih senang diorang nak akses. Jadi kalau saya tak appearkan diri saya dekat dalam digital world banyak, mungkin orang tak tahu saya, orang tak tahu kewujudan saya ataupun orang tak recognize saya. Dan satu lagi saya faham, why not kalau saya pergi ke arah digital dalam masa yang sama. Saya tak kata saya tinggalkan dunia TV, pengacaraan, nyanyian dan sebagainya. Tidak, saya tak tinggalkan benda tu. Saya buat je. Banyak lagi platform boleh buat. So tak adalah istilah saya dah tinggalkan lah dunia TV ni, saya akan fully dekat digital sahaja. Tak ada, takkan. Masih menerima lah kalau ada. Saya masih lagi menerima tawaran sekiranya ada tawaran lakonan, pembikinan lagu baru, pengacaraan, MC dan sebagainya. Saya terima. Memang benda tu terbuka. Apa yang kita buat dekat dalam digital ni adalah satu benda yang baru dan kita kena ongoing buat benda tu. Mungkin bukan untuk pihak-pihak yang lain, untuk diri kita. Ongoing kan benda tu. Still relevan lah orang kata. Betul, untuk relevan lah. Baru-baru ini isteri kepada pelakon dan pelawak Aceh berkongsi sedang menjalani rawatan IVF di laman sosialnya sempena ulang tahun kelahiran Aceh yang ke-36 tahun. Alhamdulillah, syukur. Sama-sama kita doakan yang terbaik buat mereka. Memang kita dah plan sebelum ni untuk buat program ni beberapa tahun yang lepas sebelum COVID lagi. Kita buat planning ni dan Dr. Toha is doktor the best lah, yang memang rumah saya sendiri study pasal dia. Sebelum kita nak pergi dan tengah buat rawatan tu, muncullah rezeki iaitu Tiara Zinira. Kita tangguhkan proses tu sehingga dia umur 4 tahun. Pada sekarang dah umur 4 tahun, sebenarnya dah boleh dah jalankan benda tu cara berperingkat. Macam tadi cakap, kenapa memilih tahun ni? Adakah disebabkan mungkin masa dan keuangan menyebabkan tertangguhnya rawatan IVF tu? Keuangan pun betul juga sebenarnya, sebab proses IVF ni memang agak tinggi jugalah. Sebab kita sebagai selebriti ni bukan duit tu tetap kita dapat kan. So kita kena kumpul juga. Perjalanan tu mungkin mengambil masa dalam 8 bulan. Proses saya lah 8 bulan sebab rumah saya kena operate. Itu yang dia ambil masa 8 bulan 9 bulan lah. Okey, Aceh setakat ni pembedahannya bagaimana? Boleh Aceh terangkan kepada penonton? Dia macam ni. Rumah saya ni dia ada satu sifat yang memang dia, kalau aku bersalah, aku akan buat betul-betul. Sebab saya dah bagi tahu dengan dia, sebelum kita buat ni, kita kena clear cut antara kita berdua ni. Kalau siapa-siapa ada masalah, kita jangan down. Kita boleh jalani kehidupan macam biasa. So bila kita buat sperm test, okey. So dia dah berpeluh dah. So bila check apa semua, dia dapati ada 2 tiup fallopian, satu membengkak, satu tersumbat. Doktor bagi tahu, please buat benda ni immediately. Saya pun tak tahu benda tu melibatkan keselamatan ke macam mana. Dia hampir ke minor or major operation lah. So rumah saya dia dapat tahu tu, balik dia tak senang duduk. Dia kata tak apa Abi, saya buat lah. Saya cakap tak apa, kita tangguh. Dia tetap nak buat. So dia ada rasa bersalah tu. Saya rasa macam okey lah, dia buat juga dalam keadaan saya dalam bertanding dalam satu program, dan dia tak bagi saya berada kat situ dan jalani program tu. Kita rasa galak jugalah. Selama ni saya masuk hospital apa semua pun dia ada. So bila dia masuk hospital, saya tak ada. First time operate besar, saya tak ada. Cik, tak rasa bersalah ke Cik dengan wife pergi buat pembedahan, you masih fikirkan kerja, dengan keadaan sebegini you tak ada bersama isteri, rasa bersalah yang teramat ke bagaimana? Saya dah plan sendiri. Saya cakap saya nak cancel on that program dan juga kerja-kerja yang selepas pembedahan dia tu saya ada kerja lagi. Saya rasa sebab jugalah. Dia gasak fikirkan orang lain, dia tak fikirkan diri dia. So saya pagi hari Khamis tu saya pujuk lagi. Sebab walaupun dah hari Jumaat tu ada live, saya pujuk lagi dia. Saya cakap saya balik JB saya balik JB apa semua. Dia cakap jangan, dia kata awak menyusahkan semua orang ni nanti. Dia cakap jangan. So kita mikirkan dia gasak fikirkan orang lain. Tu saya marah, awak gasak fikirkan orang lain. Kalau pada saya dia superwoman lah. Dia superwoman pada diri saya lah. Aceh kan macam happy-happy, tapi dalaman orang tak tahu ni sebenarnya macam mana excitednya, kerisauan dia, semua ada kan. Cuma kat muka je tak nampak. Ya, sebenarnya alah kau janganlah tanya benda-benda
Okey. Sebenarnya macam ni. Saya baru 11 tahun, saya baru dapat merasa. Mungkin orang lain beranak ataupun ni kita dapat rasa situasi seorang bapa. Tapi saya belum jadi seorang bapa daripada rahim dia sendiri. Tapi dia dah jalani benda-benda macam ni, saya rasa berat. Saya sampai cakap tak payah buat tak payah buat. Dia cakap dia nak buat juga. So saya rasa macam kenapa tak jadi pada aku kan. Tapi jadi pada dia rasa macam you the one lah. Awak memang hebat lah. Saya rasa pun saya tak tahu nak cakap apa. Saya macam sebab resah. Saya pun entahlah, tak boleh nak cakap lah benda tu, perasaan tu. Mungkin orang lain ada perasaan ni dan lalui benda ni dan saya lalui sekarang. Isteri dia memang sangat-sangat kuat. Kita doakan agar dipermudahkan urusan Aceh dan isteri, semoga dapat menjadi buat IVF. Berjalan dengan lancar lah. Berjalan dengan lancar semuanya, insyaAllah. Okey. Sama pula okey kita. Okey, kita sama. Itu chemistry double. Chemistry double. Ya. Okey, penonton semua jangan lupa saksikan drama pendek komedi Bebas Bersama yang bakal bersiaran di TV3 pada 31 Ogos ni. 9 malam dan boleh juga kalau nak tengok, boleh tengok kat www.tonton.com.my. Yes. Ini dengar cerita ada artis yang kat luar negara. Dia seksi. Oh, aku tahu. Ini Idrus. Bukan. Oh, dia kan sebab bawa balik daripada Bali. Mana aku tengok, jom tengok. Jom tengok siapa, let's go. Pula. Bukanlah, itu kau pergi Bali. Aku cari seksi. Orang ni. Siapa yang seksi tu? Jom. Ma, best kan Ma balik kampung kan? Itulah nasib baik kita cuti hari merdeka ni kan sayang? Kenapa korang warnakan bendera ni? Esok kan merdeka. Korang tahu ke apa maksud merdeka sebenarnya? Malam-malam ada bunga api. Jadi itu je lah yang kamu tahu pasal merdeka ya? Merdeka ini maksudnya bebas. Bebas dari kurungan. Apa? Ayo! Budak-budak sekarang ni langsung tak tahu erti kemerdekaan benarnya. Ini dia pasangan bak kata pepatah bagai pinang dibelah dua, Awal Asy'ari dan Shah Aliyahya. Namun baru-baru ini dikecam netizen kerana berpakaian kurang senang. Ish, kenapa ni Shah Aliyahya? Bagi Syah, pendapat Syah adalah saya tidak ada defense yang appropriate untuk komen ini. Sebab in the end, saya tahu saya berada di orang kata side yang akan sentiasa harus menerima teguran dan sebagainya. Bila saya buat salah, saya harus terima kesalahan saya dan terima untuk terus memperbaiki apa yang peminat kat luar sana cakap. Jadi kadang-kadang kita macam bagi kita okey, tapi bagi orang lain sebenarnya tidak okey. Dan yang sebetulnya memang tidak okey. Jadi saya dekat sini, saya tahu akan kelemahan saya dan saya mohon maaf lah kalau siapa tersinggung, dan saya harap akan doa daripada atas. Saya harap saya dapat memperbaiki diri saya. Jadi sebenarnya dia bergantung pada keadaan. Sebab masa kita mau membantu keadaan so saya pun kena basuh pendek, Syah pun menggunakan dress kan. So bagi saya, kita rasa appropriate pada waktu tu sebab keadaan panas dan sebagainya. Tapi mungkin ada lupa sensitivity dengan masyarakat. Masyarakat nanti kalau kita salah, kita minta maaf dan kita akan cuba tidak berulangi. Bagi saya, kalau dah salah, itu salah lah. Awak terimalah yang awak telah buat salah. And on your side as a person, you need to learn to better yourself and learn from your mistake. Apa yang Syah dan Awal boleh katakan dua orang? Kita merupakan anak kita merupakan orang yang sentiasa dan buka buka fashion stuff. Kita mungkin ada rasa kita terlupa. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk minta maaf kepada mereka yang tersinggung. Mungkin kita akan cuba perbaiki diri dan cuba untuk kata kisah sendiri. Betul, dan saya pun nak ucapkan terima kasih lah, dan sebenarnya kadang-kadang kita buat, kita tak dicuit, kita tak sedar. So ini satu cuitan yang positif untuk saya. Ingat, bukan prestasi kurang kontroversi di atas saya menjalankan kerja saya saja. Kalau setengah orang dia terpaksa ambil lagi. Kalau tak ambil, dia tak boleh. Bukan tertumpu sangat kepada dana ataupun simpati daripada mereka. Mia tak suka ke dengan mak abang? Abang?
Mia tak cakap pun, Mia tak suka. Mana tak keluar suara kau? Kau keluar suara tu. Aku nak jadi Siti Salihah, aku nak lembut. Tak boleh. Dia kena Siti Salihah betul yang jadi Mia. Aduh, apa maksud kau? Abang tak ada feel berlakon dengan Mia ni. Tapi tu Mia dah ada kat sini dah. Ke tepi. Mia sebenar ada di sini, di studio. Nampak? Ni baru betul berlakon. Mia, Mia suka dengan mak abang? Suka, dan Abang Haziq sudi tak terima Mia sebagai bidadari syurga abang? Macam tu je lah. Mia, sebab tu dia bukan Syukri Yahya tau. Dia gatal bila kau cakap macam tu. Cuba tak nampak ke macam Syukri Yahya sikit tadi? Tak ada, fail. Okey. Hari ini, Mia, kau jangan nak pergi jauh-jauh. Kau kena ada sebelah aku. Tetap Mia, aku tetap bidadari. Walaupun ni Siti Salihah dah jadi bidadari aku. Yes, Siti Salihah hari ini bersama dengan kita. Terima kasih. Best. Cantik studio. Cantik. Siti Salihah, Sally, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ain? Haziq? Sihat, kita sihat. Kan tadi Sally puji kita punya set cantik apa semua. Tapi sebenarnya yang paling cantik kat set ni, Sally. Alah. Yes kan? Betul sebenarnya tau. Sally dia cakap sebenarnya dekat aku tadi dia baru balik Melaka. Ya aku cerita kan? Terima kasih. Tapi cerita, kalau boleh tak payahlah share tu. Oh ya. Tak apa. Ya. Tapi aku bukan cerita sebab tu. Aku cerita sebab dia macam glowing. Dia penat tau tapi dia glowing. Nampak tak? Orang kata daripada Melaka tu sampai ke sini tadi dia make up. Dia make up cantik. Betul. Maknanya macam kalau jadual padat, busy, stress pun tetap glowing, betul tak? Yes. Apa rasa Sally? Rasanya dengan Fullvats, Effervescent Glow. Pernah try tak? Of course lah, pernah ya. Ya pernah. Kita tiap minggu try. Tiap minggu try. So I rasa kan, okay, I buat macam tu lah. Dia berbuih. Sebab I rasa kan, orang agak lupa bila nak jaga kulit wajah, they always think makeup kena cantik, skincare kena jaga, tapi lupa nak jaga dalaman. So this one yang mengandungi bahan-bahan seperti L-glutathione, vitamin C, vitamin E. I nak promote ni nanti Haziq cuba juga. Lepas ni kena minum lah. Lepas ni buka air dengan Sally macam orang tak kenal. Mana Haziq, mana Sally? Jangan, jauh betul. Jauh betul. Nanti glowing lah. Like I said, macam I pun busy kan. So kena kekal glow the whole time. Okay. Sementara kita nak tanya banyak lagi. Apa kata kita layan lu story, aku pun nak try glow. Okey, sama-sama ni kita tengok. Tengok dulu. Lepas tu ni tunggu dia cair, lepas tu boleh minum terus. Belum minum lagi. Kau nak mana? Jangan rembat. Tak adalah, dia kata bagi kau tadi. Props. Hai korang, cerita ke mana? Melody ada dekat konser Billie Eilish tau. So, tak payah cakap banyak. Kita nak layan konser tu sekarang. Okay, bye. Best gila. Ada tak ada suara dia? Sebab a lot of her songs are relatable. The lyrics are simple but very relatable. She's just cute. She's cute. That's it. Kalau lepas ni ada lagi, saya akan repeat. Siapa tak datang tu confirm lagi. So kita orang beli tiket kategori 1, so kita orang dapat betul-betul experience Billie Eilish memang betul-betul depan mata dia tau. So it was so exciting. Yalah, nampak dia depan mata macam tu. Selalu kan tengok dalam TV je, dalam YouTube je. So it was really exciting. Sangat best. Sebab kita dah rancang benda dah lama tau. Lepas tu macam at last we actually achieve that and like go to the concert together so far. So macam dah tick lah satu checklist dalam box tu. Sekali lagi nak datang. Akan sampai bila akan datang? Memang confirm akan datang sekali lagi. Confirm. Dah ada je. Baru-baru ini Melody sempat bertanyakan kabar mengenai penyanyi Zamani berkenaan status kesihatan beliau. Katanya Zamani akan menjalani pembedahan sebelum konsert beliau. Apa-apa pun Melody mendoakan yang terbaik untuk Zamani. Amin. Konsert doa buat Zamani. Boleh tak abang ceritakan sikit? Doa buat Zamani ni sebenarnya kita timbul pun agak secara spontan juga. Di mana bila saya terfikir tentang apa yang peminat dah bagi pada saya selama ni. Pada saya lah sangat luar biasa. Jadi saya terima kasih banyak-banyak. Jadi saya kata kita buat satu konsert untuk nak diorang datang ramai-ramai untuk saya nak berjumpa diorang lah kan. Jadi ini dia lah cara untuk saya menghargai minat-minat saya yang sangat luar biasa lah. Terima kasih banyak-banyak. Saya difahamkan konsert doa buat Zamani ni mengharapkan juga bantuan pada peminat. Adakah konsert ni salah satu untuk meraih simpati? Mungkin ada pihak-pihak yang beranggapan macam gitu kan. Jadi kita tak dapat dah cakap apa. Tujuan asal itu kita buat konsert doa buat Zamani ni memang bukan untuk dana sangat. Sebab apa, benda tu kita dah kumpul. Pada saya dah cukup
stop dah benda tu kan. Konsert ni kita dah plan sebelum dana tu. Jadi bila dah ada dana, why not kita teruskan sebagai menghargai peminat-peminat saya. Jadi bukan tertumpu sangat kepada dana ataupun simpati daripada mereka. Saya sebenarnya lebih pada appreciation saya pada mereka lah. Bila tarikh yang Abang Zamani bakal menjalankan pembedahan tersebut? Tarikh, spesifikasi tarikh itu belum dapat, tapi memang anggaran dalam bulan November lah. Sebab saya tak boleh buat lebih awal lagi sebab kita ada komitmen yang kita dah buat, dah ambil show untuk sampai bulan ujung bulan 10 kan. Jadi selepas pada tu saya dah tak ambil show, sekarang saya dah stop semua untuk saya nak kena buat pembedahan. Kemungkinan besar dia dalam bulan 11. Abang bakal menjalankan pembedahan tu hujung tahun, tetapi sementara nak tunggu hujung tahun tu ada pula banyak konsert. So dengan keadaan abang macam ni, macam mana abang nak buat persediaan tu? Sebenarnya tak ada apa-apa persediaan pun sebab saya cuma mengharapkan fan faham keadaan saya datang untuk anda semua. Dari segi kualiti tu saya dah terpaksa letak bawah sikit lah sebab kita tak sihat. Tapi bila kita dah ambil persetujuan, kita dah ambil deposit, kita kena pergi. Banyak faktor lain sebenarnya yang terpaksa membuat saya kena pergi kan. Cuma kita dah stop ambil show buat macam ni. Untuk yang lain saya hanya selesaikan mana yang kita dah ambil, dan lepas tu pembedahan pun kita buat, dan barulah kita tengok apa yang jadi lepas tu lah, insyaAllah. Permudah urusan Abang Zamani kan. Betul. Jalan lancarlah pembedahan nanti insya-Allah. Abang Zamani nak buat konsert dulu Ya, lepas konsert tu akan menjalani pembedahan insya-Allah. Okey, Sally. Masih di sini. Masih di sini dengan kita. Tapi kita nak cakap apalah. Kita nak puji sebenarnya. Sally ni selalu berseri-seri tau. Betul. Depan kamera, belakang kamera berseri-seri, bawah kamera pun pernah berseri-seri. Bawah pun ada. Berseri-seri. Tapi berseri-seri macam ni? Berseri-seri. Oh, berseri-seri. Tapi kan tengok air tu dah siap tu, haus rasa. Haus boleh kot minum dah macam dah siap je lah Sally. Ke Haziq nak minum? Kita bagi Sally. Berseri-seri lah ya. Kan nak bagi Mia minum. Tengok cara minum pun berseri-seri. Macam inilah penjagaan air. Amalkan setiap pagi. Ni rutin Sally setiap pagi? Yes, walaupun skincare like I said memang penting, tapi untuk jaga dalaman, untuk ada that hydration juga. Vitamin C especially itu saya amalkan. Beauty supplement tu kadang-kadang orang lupa kan. But it's very important lah. So Haziq, kejap lagi you bawa ni balik and then esok you boleh start lah. Ya, wow, dah dapat hadiah. Ini anniversary kita yang kedua jam. Kedua jam? Sally, kita nak tanya, Sally sejenis yang konsisten ke tak bila macam skincare rutin tu? Yes. Sebab usia makin meningkat ni kan kenalah. Betul saya cakap. Kalau dulu kan tak pernah lah nak pergi facial, nak jaga ke apa, but it's like anti-aging. Tapi sebab ini ada kandungan vitamin C, L-glutathione dan vitamin E yang melindungi sel-sel kulit daripada radikal bebas. So walaupun Ain selalu stres, jadual padat, minum je ni you akan kekal glowing dan dia anti-aging. So memang bagus. Ya, nampak macam adik kita. Nampak macam adik kita dah. Oh, ya ke? Umur berapa tahun? Macam mana terus tanya umur dah. Dia tua, Sally dia tua. Kau jangan tanya umur dia. Tapi itulah, kita dah tanya Sally macam-macam. Betul. Okey, rahsia ni kita dah tanya semua. Sebab tu kau kena tengok juga, Haziq. Tengok apa? Sebab benda-benda ni macam Sally kata, kita ni bukan makin muda tau, Haziq. Kita dah masuk 3 tahun depan. Dah dapat. Kenapa 3? Tulislah apa note-note tadi. I dah masuk dah series 3. Tapi beza kan umur bila umur dah meningkat apa semua kan. So Amira dah kongsikan juga dia punya perbezaan dia. Macam Sally punya apa beza glow dengan glam. So Amira ada glam yang dalam kandungan tu ada collagen peptida yang akan bagi wajah tu lagi anjal. Tapi for this it's just glowing. Yang for me I tak perlukan, tak nak cakap tak perlukan collagen kan, tapi I rasa memang perlukan the L-glutathione especially lah untuk bantu daripada radikal bebas. Itu important lah. Lagi-lagi shooting outdoor semua kan. Anti-aging senang. Tadi saya lihat dia sebut apa collagen peptida. Peptida. Jangan tanya lagi. Jangan saintifik sangat. Dah tanya. Tapi tu bila kita ambil suplemen Flavax kulit kita akan lebih cerah dan juga lebih anjal. Lagi glowing, lagi sihat. Itu penting lah. Alright, so itulah dia. Sally dah share dekat kita tips apa yang Sally buat sampai Sally glow. So jangan lupa kita ada something. Kita ada kontes. Betul, Sally? Diajak anda ni. Tapi kontesnya, korang kena buat homework sikit lah. Saya akan bagi pantun 4 kerat. Wow. Korang kena lengkapkan. So pantunnya dia macam ni. Wah, bias sikit lah drama kan. 7 hari mencintaiku. Drama terhangat di TV3. Jangan gelak. Jangan gelak. Sambung lagi. Flavax Effervescent Glow setia menemani Siti Saleha. Lepas tu korang lengkapkan. Tapi kena ada perkataan melodi, kena ada glow dan juga cerah.
Dan kalau korang boleh lengkapi pantun ni, korang boleh menang RM38,000. Yes! Banyak. Banyak Tapi tu. korang kena cepatlah sebab kontes ni hanya sampai Khamis depan sahaja. Sampai Khamis depan. Bermula dari dia setiap minggu. So ada kontes setiap minggu. Sampai Khamis depan. Korang lengkapilah pantun sebab Haziq nak lengkapi hidup Sally. Okay. But lengkapi Sally. Kau nak kenapa? Thank you Sally sebab sudi explain untuk kita. Oh, thank you. Ya, tapi sekarang kita ada satu lagi cerita pasal Merkin pula. Oh, aku dengar dia. Bawa balik daripada Jakarta. Apa tu? Dia sweet. Jom kita tengok. Dia. Let's go. Merkin dia. Tak. Ya, aku bawa balik lagi. Di sebalik populariti, Merkin terperangkap juga dengan jerat kontroversi. Belum lagi reda dengan isu Merkin dipeluk peminat wanita, timbul pula isu lain apabila tular video memaparkan Merkin mencium dahi seorang pelawak Indonesia dan kemudian menerima ciuman di pipi daripada pelawak tersebut. Gak apa-apa gak cantik, yang penting punya pacar spek dewa. Kadang serba jadi artis. Diam orang kata bersalah, bila bersuara lagi orang nak curah minyak atas bara api. Melody cuba dapatkan Merkin, namun beliau masih belum bersedia untuk memberi sebarang kenyataan. Kita dapatkan pengurus beliau. Assalamualaikum Faiz. Berkenaan isu video yang tular baru-baru ni, apa yang Faiz boleh katakan setakat ini? Terlebih dahulu saya nak cakap minta maaf sangat-sangat. Kita orang bukan nak mengelak ke apa, tapi ada beberapa benda yang kita orang kena settlekan. Terima kasih juga sebab cari pihak pengurusan Merkin, Sirikas. Saya Faiz selaku manager kepada Merkin. Sekarang ni kita orang dah berbincang untuk tidak mengeluarkan apa-apa statement lagi lah. InsyaAllah lah as soon as possible nanti kita orang akan keluar statement jugalah. Tapi untuk sekarang ini kita orang pilih untuk tidak beri apa-apa penjelasan lagi lah berkenaan dengan isu yang telah terjadi baru-baru ni. Benda ni kita pun tak minta jadi, kita tak plan pun benda ni. Okey, perbualan kita dirakamkan dan akan disiarkan Faiz. Okey, terima kasih. Thank you Faiz. Kita minta maaf sangat, sayang. Iman sayang Melody, Iman sayang semua. Tu nak kena lempang mulut kau kan mulut dia? Saya dah maklumkan yang saya tidak akan hadir di Gala Premier di Jakarta. I've got good news for y'all, man. Suara Next Level 3.0 kembali lagi, yo. Bermula 4 Ogos, eksklusif di YouTube TV3 Malaysia yang dibawakan khas oleh penaja utama Digi Prepaid, betul-betul juara internet pantas. Nikmati 10 kali lebih hebat dengan sosial tanpa had pada aplikasi TikTok, Instagram dan banyak lagi, guys. Stream game dan bersosial sampai puas daripada RM15 saja. Memang plan yang paling berbaloi, guys. Internet pantas untuk segala-galanya dengan rangkaian terpantas di Malaysia. Digi Prepaid. Ini pula kisah tentang penyanyi popular, siapa lagi kalau bukan Mas Idayu yang lebih dikenali sebagai Mami. Dengarnya majlis perkahwinan Mami tak lama sahaja lagi. Alhamdulillah, syukur. Tak sabar ni. Sebelum tu, jom kita dengarkan apa yang Mami nak kongsikan kepada Melody dan juga peminat-peminat semua di luar sana. Rasa nervous pula Melody bila nak dengar Mami umum. Jarang Mami nak buat PC-PC umum-umum ni. Ada nervous semua ada. Mami nak bagi tahu memang betul pada 16 September insya-Allah sampai hari bahagia kami. Hari nikahnya pagi dalam jam insya-Allah jam 9.30 10 macam tu. Malamnya kita orang punya reception. Kenapa memilih 16 September? Mungkin ada special tarikh tersebut ke atau bagaimana? Sebenarnya pada awal kita jumpa belum bercinta lagi dengan Sofian Issa ni, bercerita pasal AJL. Mami tanya, kali yang kedua dia dah lakar-lakarkan tarikh-tarikh tau. Dia sepatutnya bulan 5 tau. 15/5. Tu cepat sangat lah apa semua. Dan dia letakkan pada 16 sebab hari Malaysia senang nak ingat kita orang punya anniversary. Mami dengannya menerima tajaan 8 juta kemain dan dengannya bakal menjadi wedding of the year tahun ni. Apa yang Mami boleh katakan? Mami bersyukur sebab daripada usia Mami remaja sekarang ini Mami rasa banyak diberi penghargaan di usia Mami sekarang ni. Mami pun tak tahu orang nak sponsor. Mami bersyukurlah. Alhamdulillah. Nak macam mana lagi kan? Takut ke ya? Ini rezeki Mami tahun ni. Mami rasa macam perkahwinan yang pertama pula. Persiapannya bagaimana? Okey, sebenarnya semalam adalah hari yang last kita beli barang-barang, tapi
yang barang-barang perempuan. Untuk barang-barang Daddy, Mami beli tanpa dia tengok dan tanpa dia tahu, tanpa Mami bawa dia. Sebab bila Mami dah kenal dia, Mami tahu apa yang dia suka dan tak suka. Jadi apa yang Mami dah dapatkan yang untuk dia tu, insya-Allah memang dia akan pakai. Dia tak ada masalah. Tapi dia tak berani kalau dia beli barang-barang Mami, dia takut Mami tak pakai. Majlis besar-besar ni Daddy suka ke tak suka? Bukan Mami buat majlis besar-besar. Mereka yang menaja, dan wedding planner Mami bila dah ada orang nak taja, why not? Kalau nak ikutkan Mami memang dah daripada dulu kami pernah berkahwin secara diam-diam, dan Mami berjanji untuk kali kedua perkahwinan Mami akan war-warkan. Mami janji kepada semua wartawan-wartawan kalau seandainya ada jodoh yang sampai untuk yang baru, insya-Allah. Seperti kita tahu kan, Daddy sukanya simple-simple saja. Netizen di luar sana ada kata ni yang over ni confirm Mami yang terlebih. Apa komen Mami? Tu nak kena lempar mulut kau kan mulut dia. Tapi selayaknya Mami terima, sebab Mami adalah seorang selebriti, public figure, di mana dia letak Mami biasa saja pun boleh, tapi biasa yang macam mana, yang luar biasa pun boleh. Mami boleh saja. Mami menerima apa saja plan daripada Anas Abdullah, dia wedding planner Mami terima saja. Sebab Mami bukannya orang yang kuno dan kolot sampai tak boleh terima semua benda. Tapi Daddy okey, dia ikut je Mami sebab dia tahu Mami siapa. Walaupun dia tak berapa suka besar-besar, bila dia fikir balik, dia tahu Mami siapa, dia ikutkan rentak Mami lah. Okey Mami, untuk harapan Mami dalam perkahwinan kali ini, apa mungkin Mami harapkan? Bukan harapan Mami saja, mungkin harapan Daddy juga. Kita cuma fikir kita nak bahagia dan nak ada teman hidup. Kita nak ada kawan dalam hidup ni. Itu yang Mami harapkan. Cinta, kasih sayang. Sebab Mami ni memang orang yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Mami jenis orang yang romantik. Contohnya Daddy tak seorang yang romantik, Mami akan didik dia ke arah yang romantik lah. Sebab Mami memang jenis yang mulakan semua benda. Daripada awal suka perkenalan kan, Mami suka mulakan semua benda. Kan Mami yang tackle dia. Penyanyi yang kian mendaki carta populariti Iman Troy tiba-tiba bertiup kencang. Kononnya penyanyi itu sukar memberikan kerjasama. Ish, betul ke tu? Ni Melody bertemu dengan Iman, okeynya kurang ni. Macam-macam lah. Tak apa. Jom kita dengarkan apa yang boleh Iman katakan berkenaan cerita kurang enak yang mengiringi perjalanan seni beliau. Iman, ini saya jadi famous ni, dia kata susah dihubungi pula. Apa sebenarnya jadi? Iman pun tak tahu apa yang jadi sebenarnya. Dan ada juga yang wajar beberapa pihak terasa kan. Tapi saya tak tahu pihak mana satu. Saya minta maaf sangat sebab macam saya cakap, Iman sekarang masih study dan Iman bekerja full time. Kadang WhatsApp tu, family group punya pun Iman susah nak buka dan tanya bisnes orang lain kan. Dan sebenarnya dalam ikut Iman tu dah bercampur personal, kerja, study sekali. Iman minta maaf sangat kalau Iman lepas pandang, Iman cuba yang terbaik dan Iman minta maaf juga bagi pihak management Iman. Kita akan cuba yang terbaik. Dan kita sendiri pun tahu, Melody sendiri tahu macam mana Iman. Kita kenal Iman banyak bekerjasama kan, daripada I Can See Your Voice pun kita orang buat. Betul. Setelah jadi guest Melody pun Iman senang je datang. Tiba-tiba selepas katanya susah dihubungi, Iman juga buka tawaran ni dengan cerita. Katanya Iman dah diiman sekarang. Pula je. Yang jok-jok tepi tak nak masalah. Okey, macam Iman cakap, Iman masih belajar. Dalam masa yang sama, Iman kerja full time. Kadang-kadang tu jadual tu sangat-sangat pack. Iman kena dahulukan juga waktu kelas. Jadi Iman tak boleh nak marahkan lecturer untuk faham Iman. Tak fair untuk student yang lain. Iman masih pelajar yang biasa, sama juga macam orang lain. Mungkin waktu yang Iman terpaksa tolak tu sebab berlanggar dengan jadual Iman. Tapi memang Iman nak sangat. Kita memang okey, Iman pun okey. Tapi waktu tu tak mengizinkan. Iman minta maaf sangat. Tapi kalau ada rezeki lain kali, insyaAllah. Iman antara pelapis baru yang berbakat. Bakatnya besar sangat dalam industri muzik. Betul. And bakatnya dia curi daripada I Can See Your Voice tadi kan. Tapi selepas apa yang jadi, Iman risau tak dengan kejayaan lagu-lagu. Memang sangat risau. Sebab kita sendiri pun tak tahu. And tiba-tiba benda tu tak boleh luas. And Iman pun terkejut. Macam tak dapat dihubungi. Iman minta maaf sangat. Mungkin ada beberapa yang kita terlepas pandang. Tapi memang lebih kita tak nak minta beli. Jadi saya minta maaf sangat. And kita akan cuba yang terbaik lah. Setelah apa yang jadi kan, kami pihak Melody nak hubungi Iman senang je. Maksudnya Iman senang memberi kerjasama. Adakah sebab kami di Melody? Iman sayang semua. Macam Iman cakap, mungkin beberapa yang kita orang terlepas pandang. And Iman pun tak tahu pihak mana yang terasa. Kita orang tak sedar apa yang terasa semua. And tiba-tiba beri luar macam tu. Kita minta maaf sangat. Sayang. Iman sayang Melody. Iman sayang semua. Ada yang kurang, tak ada yang lebih. Sayang semua. Iman sendiri banyak kali mention dia busy dengan kerjaya dan study
Beradanya saya di sini sebab korang semua yang support Iman daripada dulu sampailah sekarang, korang yang masih takkan jadi dengan sekarang. Orang yang penyabar ni sekali dia berbunyi tajam menikam jiwa. Ramai yang terkejut dengan kenyataan sinis Datuk Adiputra yang sudi menghadiahkan telefon bimbit kepada pihak studio Kembara agar mudah untuk berurusan dan berkomunikasi. Pengarah studio Kembara telah menjelaskan pihak mereka berusaha menghubungi Datuk Adiputra namun tidak dijawab. Adakah Abang Kilau masih terkilan? Melody mendapat info Datuk Adiputra akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Kita dapatkan kenyataan Datuk Adiputra. Umat. Mudah-mudahan kamulah insan itu. Dapat dia? Okey. Kita nak interview sikit lah untuk Melody boleh? Boleh. Ramai yang terkejut Abang Kilau tak turun ke Jakarta. Kiranya memang akan tinggal dekat Malaysia je ke? Tak akan pergi tayangan gala Mak Kilau? InsyaAllah saya akan tinggal di Malaysia lah seperti mana saya tinggalkan nota di sosial media. Saya dah maklumkan saya tidak akan hadir di gala premier di Jakarta. Saya bukan nak panjangkan benda ni ataupun menjadikan dia satu isu seperti mana statement oleh penerbit Cik Rahman dan juga Cik Shah. Saya difahamkan Cik Shah cuba hubungi saya sebanyak 11 kali selepas saya memuat naik di situ. Pertama sekali saya mohon maaf kenapa saya muat naik kerana saya mengambil manfaat di Somek itu untuk sampaikan yang saya tidak akan hadir di Jakarta. Sebelum itu, 2 minggu sebelum tu saya dimaklumkan akan ada gala filem Mat Kilau di Jakarta. Alhamdulillah, siapa yang tak seronok filem Mat Kilau akan ditayangkan di Jakarta. Saya bukan lihat daripada sudut filem Mat Kilau saja, tapi dalam industri perfilman, siapa tahu mudah-mudahan filem-filem lain juga menembusi pasaran di sana. Itulah tanda sokong kita untuk support filem lokal. Datuk Adi seorang yang penyabar, tidak mudah melenting. Ramai orang terkejut sebenarnya. Kenapa Datuk Adi membuat teguran di Instagram? Komunikasi ni satu sifat yang harus ada. Kalau sukar nak dihubungi, saya hadiahkanlah satu handphone. Jadi mudah untuk dihubungi. Saya nak manfaatkan sebaik-baik mungkin dengan mengisikan ruang jadual. Saya masih mempromosikan filem Jerangkung Dalam Almari, filem Air Force The Movie yang bakal ditayang. Bila terjadi begitu, saya akui saya terkilat. Saya cuba berhubung dengan line producer Watak Ibrahim, namanya Ali, termasuk dengan Cik Shah. Saya mengikut hierarki. Takkanlah saya nak menelpon sampai ke Cik Rahman, penerbit nombor 1. Kita tahu kita ni berpijak di bumi yang nyata. Kita sedar siapa kita, walaupun sibuk mana kita sekalipun. Kalau itu adalah peluang yang baik, kenapa kita tak beria-ia bersungguh-sungguh manfaatkan yang terbaik? Haruslah kita juga menghargai pengarah sutradara kita Samsul Yusof, pembantu pengarah Riza, director fotografi Jabar Remy, sampailah pembancu air filem Mak Kilau ini. Air tangan daripada Samsul sendiri, dia yang mencaturkan semua barisan pelakon, kru. Samsul Yusof, Rizal yang merombak skrip hampir 90%. Ini dari mulut saya sendiri. Apa yang saya kata adalah yang benar, kerana filem Mak Kilau pun kita laksanakan yang benar, dan juga tenaga-tenaga kerja sehinggalah pembancu air, adakanlah ihsan kepada mereka. Kalau boleh biarlah satu rombongan ni pergi, kerana kejayaan itu datang dari situ. Bila rombongan ni pergi, dia lebih indah. Ada yang juga tanggapan, adakah ini tentang bonus? Bagi saya, bonus itu adalah hak syarikat, hak penerbit. Itu atas budi bicara. Orang kata kalau dah mencecah sampai 100 juta, mungkin bonusnya harus diberi. Saya juga seorang ahli perniagaan. Sebagai pelabur, kita tahu bagi saya rezeki yang saya ada sekarang ini, walaupun tak diberi bonus pun alhamdulillah. Selepas saya muat naik, saya terima 11 miss call. Benda tu kecil, kita ni bukan anak-anakan. Memang saya terkilan dan saya tidak akan jawablah yang 11 miss call tu. Tapi saya berlapang dada. Saya mohon maaf kerana saya memuat naik, menyampaikan yang saya tidak hadir kerana sukar nak dihubungi dan berkomunikasi. Kalau komunikasi breakdown, macam mana kita nak sampaikan? Mesti ada salah faham. Walaupun saya tidak hadir, insya-Allah filem ini juga mendapat perhatian seperti mana saya dapat semua melalui kabar angin yang ditayangkan di Indonesia sebanyak 200 panggung. Itu semua adalah info yang saya dapat daripada sosial media, termasuklah kenyataan daripada penerbit Cik Rahman. Benar ia tidak ada dalam kontrak untuk para artis hadir. Kita menghormati kontrak tersebut. Tak lengkap sebenarnya kalau tak ada Mak Kilau. Dia ada Datuk Adiputra di Jakarta. Seandainya ada perbincangan ataupun jalan penyelesaian yang dilakukan antara pihak Datuk Adi dan Kembara Studios, adakah Datuk Adi akan turut serta? Saya akan tetap berprinsip yang sama, tidak akan hadir. Itu prinsip saya. Itu adalah maruah saya, harga diri saya untuk tidak menghampakan peminat saya di tanah air. Kenapa saya berhubung sebelum itu selama 2 minggu? Kerana saya tahu dengan promosinya Jerangkung Dalam Almari, Air Force The Movie, itu juga satu amanah saya dalam kontrak. Andai kata kalau saya tak pergi gala ini pun, insya-Allah seperti yang saya dimaklum, premier di Jakarta pada 26 hari bulan. Filem itu akan dirilis pada 28. Mungkin pihak penganjur lain, saya tak tahu.
mungkin daripada Indonesia sendiri menjemput saya. InsyaAllah kalau saya ada wang dan waktu, saya akan hadir di sana bertemu dengan mereka. Kenyataan yang keluar daripada Cik Syah mengatakan rugi sekiranya kalau saya tak pergi. Tapi bagi saya rugi kalau tak buat rombongan pasukan elit khas daripada filem Mat Kilau itu pergi bagi saya. Kerugian yang sangat besar. Saya menghormati tanggapan di luar sana, mana yang baik maupun yang buruk. Selepas ini akan bertemu dengan pihak Kembara Studio. Saya berlapang dada kalau Kembara Studio nak berjumpa dengan saya. Alhamdulillah nombor saya masih sama. Cuma hari itu memang saya mohon maaf tak angkat sebab saya terkilan. Saya minta maaf. Saya memunajatkan doa kepada semua yang menyokong. Saya doakan anda semua, apa segala urusan anda dipermudahkan, hajat niat dimakbulkan. Setiap kejayaan pasti ada ujiannya. Ia tidak akan terlepas. Allah Maha Adil, Maha Melihat. Cuma bagaimana kita nak tandangi supaya tersusun dengan komunikasi yang baik. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Melody. Ya, itulah banyak sangat gosip minggu ni. Sampaikan kita tak payah nak datang. Duduk tadi. Kalau tahu kita Google je kat rumah Aziz. Ya, sebab banyak betul. Terlalu banyak cerita-cerita sensasi minggu ni. Yes, tapi kita tak, yang penting kita dah cover semua kan Aziz kan? Okey, tapi apa pula cerita minggu depan? Oh itulah, minggu depan kau kena tunggu minggu depan lah. Yes. Dan pastinya sangat-sangat panas cerita minggu depan. Dan thank you so much pada semua penonton kita yang sudi menonton kita pada hari ini. Rasa tak puas? Ya, tak puas kan? Kalau tak puas, pergilah tengok Embas. Embas setiap hari Isnin, setiap hari ada. Setiap hari ada Isnin Embas. sampai Ahad ada. Betul. Pukul 9 malam dekat TV3, okey. Yes. Kita kecilkan benda tu sampai jadi pendek. Betul. Sebenarnya kita punya slot ni dah habis dah. Kita boleh cakap sekejap je. Okey, jangan lupa untuk follow juga social media Melody. Betul. Okey, pergi tengok dekat Facebook, dekat YouTube, dekat Instagram. I tahu. Melody TV3. Ya, betul. Instagram Melody TV3, dekat Twitter Melody TV3 Malaysia. Yes. Follow semua tu supaya anda pun dapat apa ni, kejar betul. gosip-gosip yang Lepas ada. tu ni aku nak cakap, kalau korang berminat nak jadi wartawan Melody, korang boleh DM kita orang. Kalau korang nampak ke artis kat luar dengan cerita-cerita panas, DM kita orang. Kita kejar, bawa telefon, kejar dia. Cik, gosip. Nampak? Ya, betul. Korang pun boleh jadi wartawan Melody kita. Okey, kita nak cakap panjang. Kita tak nak cakap panjang. Kita nak cakap terima kasih kerana menonton. Walaupun mungkin kita orang kurang, harap-harap gosip dan cerita-cerita panas hari ini cukup untuk anda semua. Ya, terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa nantikan minggu depan pukul 12.30 tengah hari di TV3 macam biasa, okey? Ya, tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Haziq, hari ni banyak betul gosip Haziq. Banyak sangat rehat. Yalah, banyak kita rehat tadi. Kau tahu aku duduk rumah. Terangilah jalan gelap ini. Jadi begitulah paparan-paparan cerita Melody minggu ini. Kita ambil cerita-cerita yang kita persembahkan minggu ini sebagai teladan. Mana yang baik, kita ikut. Mana yang tidak, kita jadikan sempadan. Okey? Jangan sampai yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Okey, bagi pihak penerbit Michelle Wee dan seluruh tenaga kerja, selamat berhujung minggu. Jumpa lagi minggu depan. Jaga diri, hiasi peribadi. Saya Tabah Syazwan Osman. Masa untuk beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Terselamatkan, tiada yang tersisa.